Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syamimi dari Best Hearing Aid Center Cawangan Kota Kinabalu. Dan saya Akila dari Best Hearing Center Cawangan Muar. Okey, kembali kita ke sesi FB Live bersama Best Hearing Aid Center pada hari ini. Jadi saya harap semua dah bersedialah untuk dengar kita punya perkongsian pada hari ini dari speaker kita yang saya kira sangat berpengalaman untuk mengulas topik kita pada hari inilah kan Kila? Ya betul tu Mimi. Untuk pengetahuan semua, topik kita hari ini adalah topik asas sebenarnya tapi sangat penting untuk pesakit yang ada masalah pendengaran, iaitu kriteria untuk pemakaian alat bantu pendengaran atau lagi mudah kita sebut sebagai ABP lah. Okey, jadi hari ini topik kita akan diulas oleh speaker yang memang tidak asing lagi lah di Best Hearing Aid Center, iaitu Encik Izzuan dari Best Hearing Aid Center Cawangan Kelang. Assalamualaikum Encik Izzuan. Waalaikumsalam. Sihat hari ni Alhamdulillah sihat. Okay, Mimi Akilah sihat? Alhamdulillah. Nampak bersemangat untuk berkongsi hari ni. Betul. Semangat campur nervous ni. Okey, sebelum saya utarakan soalan pertama kita pada Encik Izzuan, saya nak kongsi sikitlah tentang apa itu ABP atau alat bantu pendengaran. Okey, jadi ABP ni adalah alatan elektronik yang membantu menguatkan bunyi dan ianya terdiri daripada 3 komponen penting lah, iaitu amplifier, mikrofon dan juga speaker atau pembesar suara. Okey, betul tu Mimi. Okey, kalau penonton dan pendengar semua dapat tengok dekat skrin sekarang, kita ada jenis-jenis alat pendengaran lah. Okey, antaranya kita ada BTE, behind the ear, di mana untuk jenis ini semua komponen yang Cik Syamimi sebutkan tadi seperti mikrofon, pembesar suara, receiver semuanya berada di belakang telinga pesakit. Okey, kalau contoh yang kedua pula, kita ada RIC, receiver in the ear, di mana dia punya pembesar suara berada dalam telinga pesakit. Kalau penonton semua dapat lihat, pembesar suara berada dalam bulatan merah tersebutlah. Okey. Dan sebenarnya ada juga jenis-jenis alat pendengaran custom made seperti ITC, in the canal, ITE, in the ear, CIC, completely in the canal, IIC, invisible in the canal, di mana alat-alat pendengaran ini semuanya bersaiz kecil dan diukur mengikut saiz telinga pesakit. Okey, sekarang since kita dah tahu serba sedikit tentang ABP ni, jadi kita nak tanyakan soalan pertama kita pada Encik Izzuan lah. Okey, jadi Encik Izzuan, siapa yang patut pakai ABP ni dan adakah semua orang yang ada masalah pendengaran tu wajib pakai ABP ni? Okey Mimi. Siapakah yang patut memakai alat bantu pendengaran dia? Okey, tadi di awal tadi Mimi telah pun menerangkan apa itu alat bantu pendengaran dan juga Akilah pun dah cerita pelbagai jenis-jenis alat bantu pendengaran yang ada sekarang ni lah. Okay. So sebelum kita pergi kepada soalan Mimi tu, di sini saya ingin menerangkan apa itu preskripsi alat bantu pendengaran lah. Okay. Preskripsi alat bantu pendengaran ditakrifkan sebagai proses memilih peranti ataupun alat bantu pendengaran termasuk pengesahan dan pengesahan pemilihan, di mana penyediaan alat bantu pendengaran termasuk penetapan dan pengedaran alat bantu pendengaran. Ia juga merupakan proses berterusan yang memerlukan penyertaan bersama audiologis ataupun hearing care profesional, pesakit, keluarga atau penjaga dan juga lain-lain lah yang terlibat dengan pesakit lah. Okay. Jadi sebelum kita menentukan seseorang itu perlu ataupun tidak memakai alat bantu pendengaran, sudah tentulah kita perlu menjalankan ujian pendengaran bagi menentukan tahap pendengaran seseorang tersebut. Okay. Jadi dalam proses sebelum kita selain daripada kita menjalankan ujian pendengaran tu, ada beberapa prosedur jugalah yang kita boleh jalankan, seperti kita kena ambil sejarah latar belakang pesakit lah. Jadi sini kita boleh tahu dari segi latar belakang dia macam mana, lifestyle dia macam mana, lepas tu ada tak sejarah keluarga yang ada masalah pendengaran. Dan kita juga perlu menjalankan ujian dari segi telinga tengah, pemeriksaan dia punya telinga lah. Kita nak tengok daripada anatomi telinga dia sama ada anatomi yang normal ataupun tidak. Lepas tu dan juga faktor-faktor lain lah dari segi pertuturan dia apa semua.
Jadi selepas kita buat ujian pendengaran tu, bila kita dah tahu tahap pendengaran dia, barulah kita boleh pastikan sama ada dia sesuai ataupun tidak untuk memakai alat bantu pendengaran. Jadi kriteria pemakaian alat bantu pendengaran ni kita boleh bahagikan kepada dua populasi lah, iaitu pediatrik, di mana pediatrik ni kita boleh kategori antara bayi hinggalah kanak-kanak yang berusia bawah 15 tahun lah, dan juga populasi dewasa. Okay? Jadi bagi kategori pediatrik ni, mana-mana kanak-kanak yang mengalami kehilangan pendengaran yang ketara adalah merupakan calon untuk amplifikasi lah ataupun pemakai alat bantu pendengaran. Amplifikasi perlu dipertimbangkan bagi kanak-kanak ataupun bayi yang didiagnoskan dengan kehilangan pendengaran kekal pada kedua-dua belah telinga pada 25 dB HL atau lebih tinggi di dalam frekuensi antara 1000 hingga ke 4000 Hz lah. Okay. Jadi keputusan untuk pemakaian alat bantu pendengaran bagi kanak-kanak ini haruslah berdasarkan seperti data audiologi kanak-kanak, perkembangan pertuturan dan bahasa, persekitaran kediaman dan atau pendidikan kanak-kanak tu lah, and then keutamaan keluarga dan juga masalah kesihatan atau perubatan lain dan juga keperluan khas. Okay. Jadi bayi yang telah dikenal pasti mempunyai masalah pendengaran sebelum usia 3 bulan, kita perlu galakkan dia untuk memakai alat bantu pendengaran pada usia 6 bulan. Okay? And then untuk bayi dan kanak-kanak yang kehilangan pendengaran bersifat kekal dan kedua-dua belah telinga yang melebihi 30 dB HL, alat pendengaran hendaklah dipasang dalam tempoh 1 bulan diagnosis lah. Okay. Lepas tu untuk kategori kanak-kanak ini, kalau kita tengok alat yang sesuai, tadi kita tengok jenis-jenis alat pendengaran kan. Jadi untuk kanak-kanak, alat pendengaran yang paling sesuai untuk kanak-kanak ni adalah berjenis belakang telinga lah. Okay. Sebab kita tak galakkan untuk mereka memakai jenis yang dalam telinga tu, sebabkan bila untuk bayi dan kanak-kanak ni saiz telinga dia sangat kecil. Lepas tu pembesaran telinga dia sangat pantas. Jadi kalau kita pakaikan yang dalam telinga tu, and then bila telinga dia dah membesar, jadi dia perlu tukar yang lain. So ini melibatkan kos yang sangat tinggi lah berbanding dengan belakang telinga tu, di mana kalau belakang telinga tu kita cuma perlu tukar dia punya acuan telinga tu saja. Jadi kos untuk telinga tu sangat murah lah. Lepas tu kita tengok juga kalau kanak-kanak yang ada masalah dari segi anatomi telinga, kadang kita pernah tengok tak macam pasien yang tak ada tubing telinga ataupun salur telinga kecil. Jadi yang jenis macam tu kita perlu pakaikan alat bantu pendengaran jenis konduksi tulang ataupun kita panggil bone conduction hearing aid lah. Okay. Dia sesuai juga untuk kanak-kanak orang yang ada masalah jenis konduktif jugalah. Okay. Lepas tu bagi bayi yang ada masalah telinga tengah yang kronik ni, kalau kita tengok macam telinga selalu bernanah ke, terlalu banyak earwax apa semua, jadi perlu menjalani rawatan dengan pakar telinga lah. Okay, walau bagaimanapun pemasangan alat bantu pendengaran dan rujukan untuk intervensi awal tidak boleh dilengahkan sementara menunggu rawatan tu. Maksudnya walaupun dia tengah dalam buat treatment untuk rawatan telinga tengah tu, tapi kita perlu juga untuk pakai alat bantu pendengaran dia lah untuk intervensi awal. Okay. Itu untuk kategori pediatrik lah ataupun kanak-kanak. So bagi populasi kedua iaitu dewasa pula, kriteria pemakaian alat bantu pendengaran harus berdasarkan keperluan pendengaran dan bukan pendengaran pesakit lah. Di sini kita terdapat beberapa faktor dalam pemilihan alat bantu pendengaran untuk orang dewasa. Faktor yang paling utama faktor audiologi lah ataupun audiological factor, di mana pesakit dengan keputusan audiometri yang tidak normal iaitu pada 25 dB HL atau lebih tinggi sekurang-kurangnya pada purata 3 frekuensi perlu dipertimbangkan untuk pemakaian alat bantu pendengaran lah.
Okay. Kalau kita tengok level-level pendengaran kita ni, mungkin sebelum ni kita punya FB Live dah bincang jenis-jenis ataupun tahap-tahap pendengaran kita lah. Jadi biasanya kita normal hearing ni antara 20, maksudnya negatif 10 hingga ke 20 lah, ataupun 20 dB ke bawah. Tapi bila dia dah masuk 25 dB ke atas tu, kita dah consider dia ada masalah pendengaran. Okay. Jadi keputusan audiometri ni dari segi dia punya keterokan, jenis dia dan konfigurasi kehilangan pendengaran ni akan menyumbang kepada penentuan pemilihan jenis-jenis alat bantu pendengaran lah. Okay, sama ada dia tahap keterokan tu sama ada dia kita kata sederhana teruk ke, sangat teruk ke, tahap level-level ni memainkan peranan penting lah dalam pemilihan alat bantu pendengaran. And then kita juga perlu menjalankan ujian pertuturan ataupun speech test untuk menilai tahap kecacatan pendengaran dan faedah daripada amplifikasi ni ataupun faedah daripada benefitnya daripada memakai alat bantu pendengaran ni lah. Okay. Di mana pesakit yang menunjukkan peningkatan dalam kefahaman pertuturan semasa percubaan alat bantu pendengaran ni perlu diberi perhatian yang tinggi sebagai calon alat bantu pendengaran lah. Okay. Tapi bagi pesakit dengan markah ujian pertuturan yang lemah tanpa kita mengira tahap kehilangan pendengaran juga harus dianggap sebagai calon alat bantu pendengaran lah. Cuma kaunseling mengenai jangkaan yang realistik ataupun expectation terhadap alat pendengaran tu perlu dilakukan dengan jelas. Okay. Jadi faktor seterusnya dari segi faktor psikologi lah, di mana faktor motivasi sering dipengaruhi oleh tahap masalah pendengaran. Individu yang bermotivasi tinggi berkemungkinan akan menunjukkan perkembangan yang bagus dengan alat bantu pendengaran. Okay. Kalau kita dengar, kalau patient tu memang betul-betul nak pakai, memang dia memang semangatlah nak pakai kan. Jadi kita akan nampak dari segi perkembangan benefit dengan pemakaian alat bantu pendengaran tu kita boleh nampak dengan bagus lah. Tapi kalau macam terpaksa, contoh macam parents kena paksa dengan anak untuk pakai kan, lepas tu balik rumah tak pakai kan, kita tak akan nampak perubahan yang positif dekat situ lah. Okay. And then faktor-faktor lain juga yang kita perlu ambil kira dari segi aktiviti pesakit tu di rumah atau di tempat kerja ataupun kita kata dia punya lifestyle lah. Okay. Contohnya macam pesakit ni jenis seorang yang suka lepak dekat kedai kopi ke ataupun seorang businessman yang selalu attend meeting. Sekarang ni macam musim COVID ni lebih kepada Zoom meeting, Google Meet semua kan. Jadi benda-benda pun macam tu pun kita perlu ambil kira jugalah untuk kita tengok alat mana yang sesuai untuk pesakit tersebut. And then kita perlu tengok juga dari segi masalah fizikal dan juga dia punya visual lah, kerana keadaan fizikal dan kemampuan visual yang lemah ni akan mempengaruhi jenis-jenis alat bantu pendengaran, dan juga bantuan daripada pihak keluarga ataupun penjaga amat diperlukan lah untuk mereka yang ada masalah dari segi fizikal ataupun visual yang lemah. Okay. Sebagai contoh macam kalau orang tua, mostly orang tua lah, okay, mungkin diorang susah nak handle alat pendengaran tu ataupun tak nampak kan, sebab sekarang alat pendengaran pun dah makin lama makin kecil. Jadi dia susah nak handle kan. Jadi sama ada kita prescribekan dia yang jenis belakang telinga ataupun kita minta dia punya penjaga yang tolong ni lah, maksudnya kita bagi train juga dekat penjaga tersebut. And then dari segi masalah perubatan lain lah, kalau dia ada penyakit lain apa semua. And then dari segi dia punya penampilan diri, status keuangan dan juga kos alat pendengaran tu sendiri. Di mana di sini kalau kita tengok apapun keputusan untuk menggunakan alat bantu pendengaran selalunya dibuat oleh pesakit itu sendirilah atas nasihat audiologis ataupun hearing care professional. Faham. Okey, sangat jelas yang Cik Izan punya penjelasan hari ni. Faham lah ya, panjang lebar punya. Faham. Kriteria untuk kanak-kanaknya lain, untuk orang dewasanya lain. Dan bukan sahaja hanya
menekankan faktor audiologi seperti dia punya tahap pendengaran, tapi juga tetap mengambil kira faktor lain seperti pendidikan, pertuturan, psikologi, faktor kewangan dan sebagainya lah. Okey. Jadi setelah kita ketahui kriteria tersebut, saya pasti penonton dan pendengar hari ini ingin tahu lebih lanjut apakah kepentingan alat bantu pendengaran ni sebenarnya. Mungkin Cik Izwan boleh kongsikan sedikit tentang kelebihan dan juga kita panggil limitasi lah kalau seorang pesakit memakai alat bantu pendengaran. Silakan Cik Izwan. Okey, terima kasih Akila. Kepentingan untuk memakai alat bantu pendengaran ni, kalau kita tengok memang sangat-sangat penting lah, dalam pemakaian alat bantu pendengaran ni bagi seseorang yang mempunyai masalah pendengaran, terutama sekali untuk bayi dan kanak-kanak jugalah, ya. Tujuan utama alat bantu pendengaran ni adalah untuk membuat kita mendengar dengan lebih baik dalam hampir semua situasi lah. Contoh seperti kita berada dalam rumah, kita berada dekat luar rumah, ataupun dekat suasana tempat kerja, semasa melancong, ataupun dalam public transport ke, ataupun dalam perhimpunan keluarga kan, ataupun orang kata family gathering ke semua tu kan. Jadi alat bantu pendengar ni untuk membantu kita untuk mendengar dengan lebih jelas lah. ABP, alat bantu pendengar ni juga membantu kita untuk mendengar yang macam mendengar TV dengan lebih jelas, nak dengar radio ataupun nak menikmati muzik yang kita sukalah, berbanding dengan berbanding dengan mereka yang tidak memakai alat bantu pendengaran. Di sini kalau kita tengok terdapat beberapa kelebihan dengan alat bantu pendengaran ni. Antaranya ialah ia meningkatkan kita punya kualiti hidup dan juga kesihatan. Macam mana tu? Okey, macam mana? Sebab berdasarkan pesakit-pesakit yang kita pernah attend sebelum ni, bila kita dapatkan alat bantu pendengaran, sebilangan pesakit diorang yang memakai alat bantu pendengaran mengatakan bahawa alat bantuan pendengaran mereka telah meningkatkan kualiti hidup mereka. Kalau kita tengok beberapa kajian juga mendapati kesihatan fizikal dan mental menjadi lebih baik di kalangan mereka yang mempunyai masalah pendengaran yang menggunakan alat bantu pendengaran berbanding mereka yang tidak menggunakan alat bantu pendengaran lah. Di sini maksudnya diorang dari segi tekanan fizikal dan mental diorang tu akan menjadi lebih rendah untuk orang yang memakai alat bantu pendengaran ni berbanding dengan mereka yang tidak memakai lah. And then kajian saintifik juga mendapati bahawa memakai alat bantu pendengaran ini dapat mengurangkan kemerosotan kognitif dan risiko mengalami demensia. Kalau kita tengok kan, actually masalah pendengaran ni juga saling berkait dengan demensia lah. Jadi kalau kita patient refuse untuk pakai tu, jadi sekarang kita nampak patient pun akan mengalami demensia ataupun lupa kat mana dia letak barang apa semua kan. So kalau kita tengok ada kaitan, maksudnya masalah pendengaran ni memang ada saling berkait dengan demensia. Jadi dengan pemakaian alat bantu pendengaran ni dapat mengurangkan risiko mengalami demensia. Kehilangan pendengaran yang tidak dirawat juga meningkatkan risiko dan dari segi tahap kesusahan, kemurungan, kesunyian dan juga menjadi bergantung kepada orang lain lah. Dan selain daripada meningkatkan kehidupan kesihatan kita, dia juga meningkatkan kehidupan sosial dan juga kerja pesakit tu lah. Sebab bagi mereka yang memakai alat bantu pendengaran ni, menyatakan bahawa dengan alat bantu pendengaran memberikan kehidupan sosial yang lebih baik dengan hubungan keluarga dan juga hubungan peribadi. Di mana komunikasi yang lebih baik membawa kepada peningkatan keyakinan dan lebih banyak aktiviti sosial bersama rakan dan orang tersayang. Sebab kalau sebelum ni dia tak pakai alat and then ada masalah pendengaran kan. Jadi dia rasa macam bila bersama dengan family ke ataupun bersama dengan orang tersayang,
Jadi dia tak boleh nak join dia punya conversation. So dia rasa macam tersisih, orang tak pedulikan dia kan. Jadi bila dengan pemakaian alat bantu pendengaran ni akan meningkatkan lagi dia punya keyakinan diri dan dia boleh macam rasa lagi semangat untuk join family punya conversation, boleh bersembang lagi dengan orang yang tersayang semualah. Okey. Dan pemakaian alat bantu pendengaran ni juga boleh membantu mereka meningkatkan prestasi di tempat kerja lah. Okey. Jadi bila orang yang tak pakai alat pendengaran ni of course akan mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja ataupun nak mendengar arahan daripada bos ke kan, ataupun tambah pula kalau diorang tu memang kerja yang dekat tempat yang bising sikit, jadi kesukaran untuk memahami pertuturan tu sedikit sebanyak mengganggu diorang punya prestasi kerja. Tapi dengan dengan alat bantuan pendengaran ni sedikit sebanyak dapat meningkatkan diorang punya prestasi kerja dan diorang punya keyakinan yang lebih tinggi lah. Okay. Itu untuk macam kategori bagi orang dewasa lah. Tapi kalau kita tengok bagi kanak-kanak dan bayi ataupun kanak-kanak yang telah didiagnosis mempunyai masalah pendengaran, pemakaian alat bantu pendengaran pada usia seawal mungkin ini amatlah penting sebab ia dapat membantu dari segi perkembangan pertuturan, bahasa dan juga akademik kanak-kanak tersebut selari dengan kanak-kanak normal yang lain. Jadi maksudnya sini kalau kita isu ni mungkin kita pernah bincangkan dekat FB Live sebelum ni lah. Okey, di mana kanak-kanak yang kita dah detect awal ada masalah pendengaran ni, memang kita perlu pakaikan alat bantu pendengaran lah supaya perkembangan dia punya perkembangan pertuturan, perkembangan bahasa, akademik dia sama macam kanak-kanak normal yang lain. Okey. Betul tu. So kita tengok so far faham itu antara kebaikan dia punya kelebihan kan. Kelebihan alat pendengaran dia lah. Okay. Kalau kita tengok dia banyak lagi lah untuk saya bagi tahu ni. Tapi kat sini pun kalau kita tengok alat pendengaran ni sebenarnya dia ada had ataupun limitation lah. Okay, dalam pemakaian alat bantu pendengaran ni. Maksud di sini perkara utama yang pesakit perlu tahu bahawa alat bantu pendengaran ni tidak akan mengembalikan pendengaran kita yang normal. Okey, kebanyakan orang selalu anggap bila pakai hearing ni kita akan pendengaran kita akan kembali normal. Okey, tu sebenarnya kita once kita dah ada hearing loss tu ataupun yang orang kata masalah pendengaran yang bersifat kekal ni dia memang akan maintain dekat situlah ataupun makin menjadi lebih teruk. Cuma alat bantu pendengaran ni dia akan membantu kita untuk mendengar bunyi dengan lebih kuat dan jelas dan mengurangkan kesan kehilangan pendengaran pada kehidupan kita lah. Macam yang saya nyatakan tadilah, bila dia pakai alat bantu pendengar ni, dia membantu dari segi faktor sosial, kesihatan dan juga faktor kerja lah. Dan limitasi yang lain, kemungkinan alat bantu pendengar ni akan menguatkan semua bunyi termasuk bunyi persekitaran lah yang kemungkinan pasien tak suka nak dengar. Okay, termasuklah suara dia sendiri dia rasa macam terlalu kuat. Itu antara limitation untuk hearing aids. Lepas tu sekarang ni pula dengan teknologi yang hearing aids yang makin canggih dan rumit ni, memerlukan pemakai alat pendengaran ni dia perlukan tempoh pelarasan yang mungkin mengambil masa beberapa bulan lah untuk dia biasakan dengan alat bantu pendengaran tersebut. Okay. Di mana lawatan susulan dengan audiologis dan juga hearing care professional ni mungkin diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya alat bantu pendengaran pesakit tersebut lah. Okay. Selain daripada tu, limitation yang kita boleh tengok di mana tidak semua pesakit yang mempunyai masalah pendengaran ni boleh memakai alat bantu pendengaran yang diorang kendaki lah. Okay, sebab tadi kita tengok alat pendengaran ni kita ada belakang telinga, kita ada dalam telinga. So yang paling kecil is CIC ataupun IIC kan. IIC. Of course lah patient semua nak yang kecil sebab
Tak nampak. Bagi diorang kalau diorang pakai hearing aids ni, orang akan ingat diorang pekak apa semualah. Dia lain dia punya perception tu banding dengan orang yang pakai spek ni. Bila orang pakai spek ni, orang lain akan nampak macam smartnya apa semua kan. Tapi bila kita pakai hearing aids ni, orang kata kita pekak. Jadi so size issue ni juga menjadi salah satu isu dia jugalah, di mana kalau seseorang yang mempunyai tahap pendengaran yang sangat teruk, dia memerlukan alat bantu pendengar yang mempunyai gain ataupun power yang tinggi lah, ataupun kita kata dia perlu pakai alat bantu pendengaran super power. So biasanya alat pendengar super power ni of course lah behind the ear kan. Kadang behind the ear pun yang besar kan. Jadi size ni mungkin menjadi isu utama kepada pesakit yang terlalu pentingkan kosmetik appealing apa semualah, yang rasa malu apa semua. Jadi susah. Jadi yang macam ni counselling amat penting lah untuk convincekan pesakit supaya diorang pakai juga alat bantu pendengaran yang belakang telinga ni. Lagi satu, pesakit yang mempunyai masalah telinga tengah yang kronik juga, kita tak galakkan untuk pakai alat bantu pendengar yang dalam telinga. Sebab ini bila kita pakai dalam telinga tu, dalam masa sama dia ada masalah telinga tengah, macam orang kata otitis media ataupun ada nanah ke infection dalam telinga kan. Jadi benda tu akan memberi kesan kepada alat bantu pendengaran. So dia cenderung untuk jadikan alat pendengar tu cepat rosak apa semua. Jadi kalau dalam tempoh warranty tu, kemungkinan kita boleh repair lah. Tapi kalau kerosakan disebabkan oleh pesakit sendiri, biasanya warranty tu tak akan diambil kira lah. Kan? So faktor lain yang last kali, of course lah, kos alat bantu pendengaran yang agak mahal ni juga merupakan salah satu limitasi kepada pemakaian alat bantu pendengaran. Okey. Dari apa yang Encik Izwan dah kongsikan, banyak rupanya kelebihan dan limitasi, kekurangan atau limitasi alat bantu pendengaran ni kan. Macam contoh, selama ni kita dah ingat macam ada kelebihan je kan. Rupanya banyak juga dia punya limitasi. Jadi pesakit ataupun siapa-siapa yang perlu untuk pakai alat bantu pendengaran ni perlu take note lah dengan apa semua point yang Encik Izwan dah kita bincangkan tadi kan. Okey, jadi supaya dia orang bersedia lah. Tak semua yang bagus-bagus je lah. Ada juga dia punya limitasi. Betul. Jadi kalau macam pesakit ataupun orang yang nak pakai ABP ni Cik Izwan, dia pakai ABP kan, dia memang terus, dah pakai terus okey je ke, ataupun ada masalah-masalah yang biasa dia orang akan hadapi lah lepas pakai ABP tu? Okey, untuk kes yang macam ni memang kita biasa alami lah, especially terutama mereka yang terutama pertama kali untuk memakai alat bantu pendengaran. Bagi mereka yang pertama kali memakai alat bantu pendengaran ni, biasanya mereka tak akan terus rasa okey ataupun berpuas hati dengan setting yang kita dah bagi ke diorang lah. And then bagi yang pertama kali juga, biasanya kesukaran memakai alat bantu pendengaran antara masalah yang sering mereka alami. Jadi sebagai contoh, kalau yang jenis belakang telinga tu, jadi yang acuan tu yang biasanya kadang diorang susah nak masuk dengan betul lah. Kadang bila kita dah ajar semua cara nak masuk, kita tengok diorang masuk okey. Tiba balik rumah, kemudian diorang komplain alat tu keluarkan bunyi bising sampai orang lain pun boleh dengar. Jadi bila kita suruh diorang datang balik, kita check tengok, acuan tu tak masuk dengan betul. Itu antara masalah-masalah yang biasa kita hadapi lah bila diorang pertama kali memakai alat bantu pendengaran, iaitu kesukaran untuk memakai alat bantu pendengaran lah. So audiologist ataupun hearing care professional perlu memberi penerangan, demonstrasi ataupun hands-on tentang alat bantu pendengaran tu dengan jelas lah. Ahli keluarga atau penjaga perlu juga diajar tentang amalan dan pengendalian alat bantu pendengaran ni.
Sebagai contoh macam mana kita nak tukar bateri alat bantu pendengaran tu. Kita dah ajar dekat pesakit lah. Tapi kalau macam pesakit kanak-kanak ataupun orang tua kan, jadi kadang kita ajar pun kadang susah nak faham ataupun tak ingat balik apa yang kita dah ajar. Jadi kalau ada penjaga ataupun ibu bapa yang ada bersama, jadi kita perlu ajar juga dekat diorang macam mana cara nak tukar bateri, nak keluarkan bateri, nak check bateri tu dah habis ke tak kan. And then waktu malam kat mana tempat yang perlu disimpan, macam mana penyimpanan alat pendengaran waktu malam ataupun waktu kita tak nak pakai alat bantu pendengaran lah, ataupun pemakaian acuan telinga tu sendiri. So selain berdekat pesakit, kita perlu juga ajar kepada penjaga ni macam mana nak masukkan acuan telinga ataupun yang hearing aid jenis dalam telinga lah. Selain daripada kesukaran untuk memakai apa semua tu, ini antara lagi satu kes yang kita selalu ataupun masalah yang pasien selalu komplain lah, iaitu bila diorang dah pakai hearing aids ni, memang diorang beranggap diorang akan dengar semualah. Jadi bila diorang balik tu diorang boleh dengar orang cakap, orang tu cakap kan. Tapi bila balik rumah tiba dia datang balik, dia komplain dia tak dengar pun orang ni cakap bila orang ni cakap, especially tempat yang bising kan. Tapi actually sebenarnya kes ni dia bukanlah tak dengar. Dia dengar, cuma dia mungkin tak faham apa tak yang jelas. Orang tu cakap lah. Betul, dia macam dia dengar orang tu macam orang tu mumbling je kan. Sebab dia tak faham. Itu antara salah satu faktor, orang kata limitation jugalah dari segi pemakaian alat bantu pendengaran. So di sini peranan kita lah sebagai audiologist ataupun hearing care professional perlu memberi, orang kata, khidmat kaunseling ataupun kita perlu ajar kat patient tu dari segi cara dia ataupun posisi dia ketika berkomunikasi dengan family members yang lain. So kalau macam one-to-one tu mungkin tak ada masalah lah, so dia boleh fokus. Jadi bila ada terlalu ramai orang yang bercakap, kita minta pesakit fokuskan pada orang yang dia nak dengar bercakap je lah. So kalau dia nak dengar sebelah sini, dan pusinglah kepada dia punya position tu ke arah orang yang dia nak dengar bercakap. Itulah. Then sama juga dengan kes yang lain macam yang selalu attend meeting, ataupun yang ada problem nak masa Zoom meeting pun still lagi tak boleh nak dengar daripada bunyi laptop, speaker daripada laptop semua kan. Tu antara kesukaran yang diorang alami jugalah. Tapi untuk kes-kes yang macam ni, sekarang ni kalau kita tengok setiap brand hearing aids dia dah ada pelbagai aksesoris tambahan ataupun kita boleh panggil dia sebagai assistive listening device. Di mana aksesoris tambahan ni amat diperlukan untuk membantu pesakit yang memakai alat bantu pendengaran ni untuk mendengar dengan lebih jelas lagi. Kat sini saya nak tunjuk kejap lah jenis-jenis aksesoris yang ada. Sekejap ya. Nampak kan gambar ni? Nampak. Banyak juga kan dia punya aksesoris. Kalau kita tengok kat sini, kalau saya tunjuk kat sini, yang ini kita panggil sebagai TV streamer. So kalau kita tengok TV streamer ni, biasanya untuk pesakit yang masih lagi komplain suka nak mendengar TV dengan jelas. So bila dia pakai TV itu, dia masih lagi tak dapat nak dengar apa yang orang dalam TV tu cakap. Coba masa dia tengok drama ke apa, dia still lagi tak faham apa yang orang tu cakap. So kalau dia nak kuatkan bunyi TV tu, akan kacau family members yang lain kan. Jadi dengan adanya TV streamer ni, dia membantu untuk pesakit tu mendengar lebih jelas, di mana bunyi daripada televisyen tu akan direct terus kepada alat bantu pendengaran pesakit lah. Jadi kat sini dia boleh kontrol volume dekat dia punya TV streamer tu tanpa mengganggu volume pada televisyen lah. Jadi orang lain pun boleh enjoy the drama apa semua, dan patient pun sendiri boleh enjoy dia orang punya favourite drama ke news ke apa semua tu lah. And then bagi yang
sama juga macam kalau dia ada masalah kesukaran nak cakap melalui telefon. Itu pun salah satu masalah yang diorang alami jugalah walaupun dah pakai hearing aid tapi still lagi susah nak dengar telefon. So kita ada choice kat sini, kita ada phone clip ataupun remote microphone lah. Tapi Mimi Akila, sekarang ni kalau kita tengok hearing aids yang semua brand baru sekarang, teknologi baru sekarang dia orang memang made for iPhone lah. Jadi direct stream kan sekarang. Kepada iPhone user, dia orang boleh direct streaming kepada daripada telefon kepada hearing aids. Cuma yang pengguna Android ni kita perlu aksesoris tambahan seperti phone clip ni ataupun remote microphone ni lah. Unless kalau dia pakai Android yang canggih macam Samsung 20 and above tu, itu dia boleh juga direct streaming lah. Tapi kalau Android biasa ni kita perlukan aksesoris tambahan. Dan bagi mereka yang ada masalah dari segi meeting ke ataupun especially student yang ada masalah untuk mendengar cikgu ataupun lecturer bercakap dengan lebih jelas kan. Jadi kita ada choice kat sini iaitu multi mic ataupun table microphone kat sini lah. So kat sini kita just letak dekat meja ataupun kalau masa meeting tu kita boleh letak dekat atas meja tu. Jadi multi mic ni ataupun table mic ni dia akan pick up bunyi daripada suara orang yang bercakap ataupun kita kata speaker lah. Okay, so kalau orang tu tengah bercakap dia akan pick up sound dan akan terus direct kepada kita punya alat bantu pendengaran lah. Canggih ya? So nowadays sekarang ni memang alat pendengaran dah datang dengan pelbagai teknologi yang canggih lah untuk memudahkan kita berkomunikasi seharian. Okay. So di sini saya ingin ingatkan sekali lagi lah di mana kaunseling dan juga lawatan susulan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pemakaian alat bantu pendengaran, terutama bagi mereka yang pertama kali memakai alat bantu pendengaran. Okay, biasanya kita galakkan macam katalah first time fitting kan, first fit tu. So biasanya kita akan bagi follow up mungkin lagi 2 minggu ataupun 1 bulan lah. Bergantung kepada kita punya appointment jugalah. Kalau macam tak terlalu ramai patient mungkin kita boleh buatkan dalam 2 minggu ataupun 1 bulan. Untuk kita tengok ataupun untuk kita monitor dia punya benefit daripada pemakaian alat bantu pendengaran tersebut. Okey. Saya sangat setuju dengan Cik Izzuan bila Cik Izzuan tekankan pembelian alat bantu pendengaran ni bukan hanya sekali, bukan macam kita beli cermin mata lah, datang, buat test, try and then boleh bawa balik terus. Settle. Tak perlu datang settle. Kalau alat bantu pendengaran ni perlukan kaunseling dan juga rawatan susulan bagi memastikan pesakit puas hati dan gembira dengan pembelian mereka. Betul. Okey. Saya juga rasa canggih sangat bila tengok Cik Izzuan tunjukkan gambar-gambar aksesori tadi, sebab alat bantu pendengaran punya teknologi sekarang semakin canggih, bukan hanya pakai alat bantu pendengaran saja tapi kita boleh connect direct streaming dengan handphone dan juga aksesori seperti yang Cik Izzuan tunjukkan tadi. Ada satu lagi saya lupa nak tambah. Sekarang ni pun kalau kita tengok alat yang canggih ni, dia dah ada apps dia sendirilah. Maksudnya kita boleh download dia punya apps tu dekat handphone and then kita boleh adjust dari segi volume ataupun kita rasa macam nak kurangkan pada low frequency ke high frequency ke, nak kurangkan background noise ke. So dengan apps tu sendiri patient tu sendiri dah boleh adjust dekat situ lah. So sekarang ni memang alat dah datang dengan pelbagai teknologi yang canggih lah. Betul. Okey. Dah banyak kemudahan sebenarnya bila pakai alat bantu pendengaran ni. Okey. Jadi bila kita bercakap pasal alat bantu pendengaran ni, saya teringatlah macam Cik Izzuan bagi tahu tadi, bila pesakit pakai yang jenis BTE itu dia perlu pakai sekali dengan getah telinga, betul? Betul. Untuk pengetahuan penonton dan pendengar hari ini, suka saya ingatkan kita di Best Hearing Aid Center sedang mengadakan promosi getah telinga. Okey, jadi kita menawarkan harga serendah RM35 untuk satu unit. Saya ulang, RM35 untuk satu unit.
Betul, sangat murah dah tu. Jadi siapa-siapa yang berniat untuk membuat getah telinga yang baru boleh datang ke mana-mana cawangan Best Radiate Center berdekatan rumah anda sebelum promosi tamat. Okey. Berbalik kepada topik asal kita, kriteria pemakaian alat bantu pendengaran. Cik Izwan, mungkin Izwan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya cara untuk pesakit yang nak pakai alat bantu pendengaran ni dapatkan ABP tu. Mungkin Okey, adakah macam mana mereka perlu untuk pergi ke klinik kesihatan biasa atau ada tempat-tempat lain yang mereka boleh dapatkan? Silakan. Okey, okey. Menarik soalan tersebut lah. Okey, macam mana untuk diorang dapatkan alat bantu pendengaran ni. Actually kat sini kalau kita tengok terdapat pelbagai cara lah. Okey. Pertama sekali, bagi pesakit yang berkemampuan untuk membeli sendiri alat bantu pendengaran ni, mereka boleh mendapatkannya di pusat alat bantu pendengaran lah, di mana yang terdapat audiologis ataupun hearing care professional yang berpengalaman dalam mengendalikan pemakaian alat bantu pendengaran ni. Okey. So kalau kita di sini kita amat galakkan untuk pesakit datang sendiri ataupun bila untuk dapatkan alat bantu pendengaran ni, kalau boleh kena datang ke pusat alat bantu pendengaran ataupun hospital yang inilah yang menyediakan khidmat pemakaian alat bantu pendengaran berbanding dengan pembelian secara online lah. Okey, sebab di sini kalau kita pasien tu datang sendiri ke pusat alat bantu pendengaran, of course dia akan diuruskan ataupun dikelola oleh audiologis ataupun hearing care professional yang berpengalaman lah. Okey, dan pesakit sendiri dapat mencuba alat yang sesuai dengan dia mengikut tahap pendengaran dia. Jadi kalau pasien ni beli secara online, kemungkinan alat yang didapat tu orang kata under amplified ataupun tak cukup kuat ataupun terlebih kuat untuk dia. Betul. Jadi bagi mereka yang berkemampuan untuk membeli sendiri, diorang boleh datang di dekat pusat alat bantu pendengaran yang berdekatan dengan diorang lah, ataupun di hospital-hospital swasta ataupun hospital kerajaan jugalah. Okey. Dan bagi mereka yang kurang kemampuan tapi perlu memakai alat bantu pendengaran, terdapat pelbagai sumber bantuan yang diorang boleh perolehi lah. Okay. Antaranya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, tabung bantuan perubatan, pusat zakat, and then sekarang ni kita ada Peka B40, and then bagi yang pekerja kerajaan, mereka boleh memohon melalui JPA ataupun JPA pencen untuk mereka yang dah bersara lah. Okay. Dan bagi mereka yang berkhidmat sebagai tentera, mereka boleh memperolehi boleh memohon melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran. Ini khas untuk yang ATM lah. Jadi kalau macam government, pensioner apa semua, kita galakkan diorang untuk mohon under JPA pencen lah. Okay. Namun begitu, untuk sumber-sumber bantuan ni biasanya diorang tak akan luluskan semua alat lah. Maksud saya di sini, kalau kita tengok harga alat ni ada yang murah, ada yang paling mahal kan. Jadi untuk bantuan, untuk saluran bantuan ni biasanya diorang ada limit harga ataupun orang kata ceiling price diorang sendirilah. Sebagai contoh macam JPA pencen. Jadi JPA pencen dia orang punya ceiling price tu mungkin dalam 3,500 untuk satu unit. Jadi dua belah telinga tak boleh melebihi dalam RM7,000 lah untuk dua belah telinga. Sama juga macam tabung bantuan perubatan, Peka B40, dia orang ada dia orang punya ceiling price lah. Okay. Lepas tu protokol pemilihan alat bantu pendengaran ni hendaklah dilakukan di klinik audiologi, dan cadangan penggunaan alat bantu pendengaran mestilah dibuat oleh pakar audiologis lah. Okay. And then kalau sebarang permohonan bantuan keuangan khususnya macam JPA, TBP, PKB40, permohonan diorang hanya boleh dipertimbangkan sekiranya preskripsi alat bantu pendengaran ni dilakukan oleh audiologis kerajaan lah.
So kalau dia JPA pencen, of course dia kena pergi hospital kerajaan yang berdekatan dengan dia lah. Okay. And then tapi sekiranya pesakit ni tak nak melalui hospital kerajaan kan. So mungkin dia boleh dapatkan melalui badan-badan NGO yang lain. Kat sini kalau kita tengok actually ada je badan-badan NGO lain yang sudi nak bagi sumbangan pada pesakit yang ada masalah pendengaran tu lah. Cuma dia orang kena rajin carilah. Tapi kalau untuk yang dari segi kerajaan ni so far tak ada masalah lah. So dia ada prosedur dia lah. Maksudnya kena dapatkan kena buat dulu ujian pendengaran dekat hospital. Lepas tu kena tengok, kena buat percubaan alat pendengaran. Tengok alat pendengaran mana yang sesuai dengan dia. Lepas tu barulah buat permohonan alat bantu pendengaran. Okey. Jadi secara ringkasnya kita ada 2 saluran lah untuk kita untuk pesakit ni beli alat. Satu, terus pergi ke pusat alat bantu pendengaran lah untuk pesakit yang mampu membiayai kos tu dengan dia punya duit sendirilah, ataupun selain daripada tu perlu melalui hospital lah untuk siapa-siapa yang berhajat untuk pakai alat pendengaran tapi kurang mampu, dan juga untuk kaki tangan kerajaan kan. Jadi saya rasa banyak dah persoalan kita yang sudah terjawab berkaitan kriteria untuk pemakaian alat bantu pendengaran ni, yang telah di-explain oleh Encik Izwan dengan detailsnya saya rasa kan. Betul kan Kila? Betul. Betul. Okey, Sangat detail. Jadi sekarang kita nak buka ruang lah untuk kita punya penonton FB Live ni untuk tanyakan soalan pada Encik Izwan kalau mereka ada apa-apa lagi persoalan yang mereka kurang jelas ke, ataupun nak tanya soalan-soalan lain yang kita tak kemukakan kat sini kan. Okey. Betul Mimi. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama daripada penonton kita. Banyak yang memuji Cik Izwan ni. Okey. Terbaik. Okey. Okey, kita jumpa soalan yang pertama daripada Cik Fatin Farzana. Hai Encik Izwan. Memandangkan pihak sekolah sekarang masih lagi menjalani PDPR, belajar online tu, adakah relevan untuk kanak-kanak yang ada hearing loss pada zaman sekarang memakai hearing aid yang berteknologi canggih yang boleh direct streaming pada phone ataupun tablet, atau hearing aid yang rechargeable? Panjang soalan dia. Soalan dia ringkaskan, dia tanya perlu atau tidak kanak-kanak memakai alat bantu pendengaran berteknologi canggih seperti yang ada direct streaming dan rechargeable. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita macam saya dah cakap tadi lah, sama juga macam yang saya bagi tahu yang orang yang ada masalah untuk attend Zoom meeting ataupun meeting kan. Jadi sama juga untuk kanak-kanak yang menjalani PDPR secara online ni, okey, kadang dengan pemakaian alat bantu pendengaran pun kadang dia mungkin ada masalah untuk faham okey apa dia cakap. Jadi hearing aids yang boleh direct streaming kepada phone ataupun tablet ni memang memainkan peranan yang penting untuk kanak-kanak tersebut lah. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang ni alat pendengaran yang orang kata mid range apa semua pun dah boleh kita buat atau dah boleh kita direct streaming kepada handphone lah. Cuma macam saya cakap tadi itulah, kebanyakan hearing aid sekarang lebih kepada made for iPhone. Jadi ada beberapa je yang boleh mungkin boleh direct dengan made for on Android lah. Jadi kalau dia made for iPhone tak ada masalah untuk direct streaming. Tapi kalau dia Android, dia perlukan juga aksesoris tambahan yang saya nyatakan tadi itulah. Okay, yang rechargeable ni dia tak ada kaitan sangatlah dengan PDPR tu. Kalau dia pakai yang non-rechargeable pun still lagi boleh direct streaming. Yang rechargeable pun still lagi boleh direct streaming. Cuma yang rechargeable ni dia menjimatkan kos dari segi pembelian bateri ataupun kanak-kanak, especially kalau kanak sekolah ni mungkin kadang dia orang suka buka tutup tempat bateri tu, so mudah rosak. Jadi kalau yang rechargeable ni mungkin mengurangkan dari kerosakan pada orang kata bateri door dia itulah. Okey. Harap jawapan Encik Izwan tu telah menjawablah soalan dari Puan Fatin Farzana.
Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, kejap. Okey, dari Cik Nadira Syamimi. Hello Encik Izwan, macam mana nak tahu saya kena pakai sebelah atau dua belah alat bantu pendengaran? Atau memang perlu pakai dekat dua-dua telinga ke? Soalan dari Okey. Cik Nadira Syamimi. Okey, untuk jawapan kepada Cik Nadirah Syamimi tu, okey, macam mana nak tahu kita perlu pakai sebelah atau dua belah lah. Macam saya kata tadi, sebelum kita tengok sama ada pesakit tu perlu pakai ataupun tak, of course kita kena jalani ujian pendengaran. Okey, daripada keputusan ujian pendengaran tu baru kita boleh tentukan alat apa yang sesuai ataupun jenis apa yang sesuai lah. Contohnya kalau katalah pesakit tu, kalau biasanya kita buat ujian pendengaran, biasanya akan dapat dua-dua belah tu ada masalah pendengaran lah. Jadi kalau masalah pendengaran macam sederhana teruk, jadi kita galakkan untuk memakai kedua-dua belah telinga lah. Okay, sebab orang kata two is better than one. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok pun Tuhan pun anugerahkan kita dua telinga kan. Jadi mendengar menggunakan dua telinga tu lagi bagus daripada menggunakan sebelah telinga. Tapi bergantung juga kepada pesakit itu sendirilah. Kalau dia berkemampuan untuk dapatkan sebelah dulu, kita boleh suggest dia pakai sebelah lah. Dan lawatan susulan tu kita perlu jalankan untuk pesakit lah, supaya dia ada benefit dengan alat bantu pendengaran tu walaupun dia pakai sebelah telinga. So biasanya kalau dia nak pakai sebelah ni, kita akan tengok telinga yang mungkin bagus sikit lah. Tapi yang tu pun kita akan tengok dia punya tahap pendengaran dia juga. So kalau pendengaran dia kedua-dua belah tu teruk ataupun sangat teruk, kita akan pilih telinga yang lagi bagus lagi untuk dipakai lah, supaya dia akan ada benefit dengan pemakaian alat bantu pendengaran tu. Betul tu. Okey, semuanya bergantung kepada pesakit punya tahap pendengaran kan? Okey, so mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Awanis Razmi. Soalan berbunyi, Encik Izwan, dekat mana pusat alat pendengaran ni? Puan Awanis. Okey, pusat alat bantu pendengaran ni, okey, kalau best hearing, of course kita berada, sekarang ni kita ada 17 cawangan lah. Tapi dia bergantung jugalah. Kalau biasanya dekat setiap negeri tu memang ada pusat alat bantu pendengaran lah. So untuk dapatkan alat bantu pendengaran ni, tak kisah dekat mana-mana pusat alat bantu pendengaran, asalkan kat sana ada audiologist ataupun hearing care professional yang berpengalaman. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, kita tunggu soalan dari kita punya penonton. Dari Nur Fatihah Abdullah Yusri. Soalan dia, kalau ada masalah gegendang telinga pecah dan kurang dengar, boleh ke saya pakai alat bantu dengar yang dalam telinga tu? Kalau boleh dia nak yang paling kecil. IIC ke? Invisible. Okey, Nur Fatihah Abdullah Yusri. Okey, so kalau untuk kategori ni kita kata macam dia ada masalah dari segi telinga-telinga tengah dia ada problem lah, iaitu gegendang telinga dia pecah. Jadi kalau gegendang telinga pecah tapi tak ada infection ataupun tak ada cecair yang keluar ataupun bernanah tu, untuk pakai dalam telinga tu tak ada masalah lah. Okay. Tapi kalau ada, orang kata ada infection, ada penyakit, ada jangkitan kuman dalam telinga tu, memang tak digalakkan untuk pakai dalam telinga. Tapi kalau kita punya gegendang telinga tu pecah, masih lagi boleh untuk pakai dalam telinga lah. Okey. Cuma kalau nak alat yang paling kecil tu, kita tak digalakkan sangat lah. Tak digalakkan kan, untuk takut ada kesan jangka masa panjangnya. Apa-apa pun dia kena jumpa dengan pakar untuk tengok dulu kondisi gegendang telinga dia. Betul? Okey. So, jom kita tengok soalan seterusnya daripada Cik Sakina Zuhairi. Salam Cik Izwan. Kalau saya nak buat ujian pendengaran dan mohon bantuan alat melalui hospital, boleh terus walk in ke hospital ke?
Okey. Ini mungkin kita boleh jemput dulu je kerajaan lah. Tapi okeylah, berdasarkan pengalaman saya lah, kalau untuk dapatkan untuk melakukan ujian pendengaran dan memohon bantuan alat melalui hospital, biasanya kita pesakit perlu dapatkan surat referral dulu daripada klinik kesihatan ataupun kemungkinan diorang boleh terima juga surat referral daripada mana-mana pusat alat bantu pendengaran lah. Okey, di situ nanti pihak hospital akan bagi temu janji lah. Maksudnya tak adalah dia boleh walk in terus buat ujian pendengaran kat situ juga. Sebab untuk prosedur hospital government ni dia lain sikit lah daripada private ataupun daripada pusat alat bantu pendengaran. Jadi untuk pesakit yang ingin mendapatkan bantuan perlulah orang kata dapatkan referral dululah daripada klinik kesihatan ataupun daripada pusat alat bantu pendengaran. Okey, soalan seterusnya dari Puan Nurul Syahidah. Jadi dia tanya, hai Encik Izwan, seawal umur berapakah kanak-kanak yang ada masalah pendengaran ni boleh start pakai alat pendengaran? Okey, untuk kategori kanak-kanak ini seawal umur dia berusia 6 bulan. Okey, jadi katalah kita dah detect bayi tu ada masalah pendengaran pada usia 1 bulan, semua kita dah tengok dia ada masalah pendengaran. Jadi paling awal kita bagi dalam usia 6 bulan tu pun, dalam usia 6 bulan tu dia dah kena pakai alat bantu pendengaran. Okay? Sebab di sini bila kita bagi awal, jadi perkembangan pertuturan bahasa dan pertuturan bahasa dia tu akan sama macam kanak-kanak normal yang lain lah. Okey, seawal 6 bulan ya. Alright. Okey, mungkin ni soalan terakhir lah daripada penonton kita. Okey, untuk soalan daripada Encik Muhammad Amirul. Okey, salam Encik Izwan. Kalau saya ada tinnitus tapi pendengaran normal, perlu ke saya pakai alat pendengaran? Macam mana Encik Izwan? Okay. Waalaikumsalam Muhammad Amirul. Okey, ini pun kita pernah ada jugalah, selalu juga dapat kes patient yang datang, dia punya main concern dia adalah tinnitus. Lepas tu, of course kita akan buat ujian pendengaran jugalah sebab kita tengok tinnitus ni dia adalah simptom yang menunjukkan kita mungkin ada masalah pendengaran. Tapi bila kita buat ujian pendengaran, dapati dia normal hearing. Tapi dia ada tinnitus lah. Jadi kalau dia ada tinnitus and then dia punya main concern dia tu memang of course lah tinnitus kan. So dia rasa macam terganggu, macam nak tidur pun tak boleh. So dia masih lagi boleh pakai alat bantu pendengaran, tapi kita mungkin akan matikan dia punya amplification tu. Sebab kalau kita tengok alat bantu pendengaran sekarang dia dah datang khas dengan orang kata apa tu, tinnitus masker. Okay. Jadi mungkin kita boleh pakaikan alat bantu pendengaran yang ada tinnitus masker lah untuk kita maskkan dia punya tinnitus tu supaya dia boleh adapt dengan dia punya tinnitus tu. Tapi biasanya kalau normal ni kita memang tak galak sangat lah untuk pakai alat pendengaran, tapi kita boleh suggestkan yang tinnitus masker tu, ataupun kalau kita tengok sekarang apps untuk setiap model hearing aids ni pun dia ada apps untuk tinnitus, which is for normal hearing yang ada tinnitus, kita boleh download apps yang dia orang provide untuk tinnitus masker lah. So dari situ kita tak perlu lagi untuk habiskan duit mahal-mahal untuk beli hearing aids lah, semata-mata untuk kita punya tinnitus tu je. Okey. Tadi soalan terakhir daripada Encik Muhammad Amirul. Jadi dengan terjawabnya soalan terakhir dari penonton kita, maka berakhirlah kita punya sesi FB Live bersama Encik Izwan pada hari ini. Jadi saya harap dengan perkongsian dan jawapan yang mantap-mantap dari Encik Izwan pada hari ini bagi manfaat lah, bagi banyak input yang bermanfaat pada kita punya penonton. Okey. Okey, jadi sampai sini sajalah kita punya sesi FB Live pada hari ini. Terima kasih pada Encik Izwan. Thank you juga pada Terima kasih semua. Okey, sampai jumpa lagi semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.